Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, hari ini adalah hari kemenangan kepada umat Islam lah, dan kemenangan kepada anak-anak Abah lah dan isteri Abah. Walaupun ada dua orang lagi yang berjauhan lah dengan kita. Berjauhan maksud dia di sofa lah. Rebel, pagi ni dia rebel. Sebagaimana yang kita maklum, Ramadan telah meninggalkan kita, dan sepatutnya pada bulan Ramadan ni adalah bulan pada pesta ibadat kepada Muslim lah. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan tahun ni kita Abah banyak tekankan kepada anak-anak Abah dan juga Mama tentang akidah. Tentang akidah, ya. Apa yang kita belajar hari ni, mungkin Abah bagi sikit ringkasan lah apa yang telah kita baca dan juga kita perdengarkan. Abah rasa selama-lama mungkin 20 hari kot akidah je kan, sehingga Abah rasa semua orang dah boring. So, apa nak buat sikit summary, ringkasan. Akidah ni adalah benda yang sangat besar lah dalam hidup seorang Muslim. Beza antara Muslim dan kafir adalah mereka rosaknya akidah mereka. Dan kita belajar kan ada 3 akidah. Tauhid kan, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Dan kita juga tahu yang masyarakat musyrikin Mekah, mereka mentauhidkan Allah. Dia kata tauhid rububiyah kan. Rububiyah mereka berkata Allah tu adalah Tuhan mereka. Tetapi apa yang mereka gagal? Apa yang musyrikin Mekah gagal? Mereka beribadat bukan kepada Allah. Mereka beribadat melalui perantara, ataupun ada yang terus sembah patung. Faham? So, perantaraan itu bermaksud wasilah ataupun tawassul. So, sebagaimana yang semua sudah maklum, Abah dah beritahu dah. Wa iyyaka nasta'in, dalam surah Al-Fatihah kan kita baca, hanya Allah lah kami memohon pertolongan kan. Dan maksud di situ adalah Allah kepada zat, kepada yang gaib, kita minta pertolongan kepada Allah. Tapi kalau kita minta pertolongan kepada yang gaib selain Allah, maka ia adalah syirik. So, hari ini Abah rasa sangat penting lah untuk Abah beritahu anak-anak Abah, keluarga Abah lah, tentang pentingnya tauhid yang benar. Sebab akhir zaman ni Abah rasa kemungkinan besar kita rosak akidah sangat-sangat besar lah peratusan dia. Sebab Nabi kata dalam hadis yang sahih, Muslim ni berpecah kepada 73 jalan, 73 puak. Dan Nabi kata bukannya 73 puak ni, ataupun yang Nabi kata 72 dalam neraka, dan 72 ni bukannya orang yang buat maksiat kepada Allah, yang kita nampak lara, isap rokok, ataupun pergi minum arak, buat zina. Tidak begitu. Nabi kata yang 72 ni adalah orang yang ahli agama, orang yang kata mengucap kalimah syahadah dan juga kata Allah tu Allah dia, Tuhan tu Allah. Dan kenapa mereka masuk neraka? Sebab Nabi kata, Nabi pisahkan yang satu tadi tu. Yang satu tu adalah orang yang, ataupun golongan, ataupun pihak yang mengambil pahaman para sahabat Nabi. Ini dalam hadis yang sahih. Dan hadis 72 ni adalah sinonim dengan perkataan yang kita sebut hari ni, yang kita jenamakan diri kita kan. Apa dia? Ahli sunnah wal jamaah. Dan ini kalau Abah tanyalah siapa pun, majoriti di tempat kerja atau siapa pun, kalau Abah tanya, adakah kita faham maksud sebenar ahli sunnah wal jamaah? Kita cuma faham sunnah aja. Dan jamaah tu bermacam-macam jawapan. Ada yang kata jamaah tu adalah jamaah solat kan, jadi makmum berjamaah. Sebenarnya jamaah tu dalam hadis Nabi beritahu jamaah adalah jamaah para sahabat. So, jadi hari ini kalau kita ikut para sahabat, akidah pun mesti ikut para sahabat.
Kalaulah akidah kita sebut perkataan-perkataan Arab yang orang awam mungkin dengar, kita dengar, orang lain dengar, mungkin dia rasa ish, tinggi ilmu dia ni sebab dia sebut perkataan Arab. Tapi tidak disabitkan kepada sahabat, maka dia tidak benar. So kita kena ambil seperti apa yang sahabat nak. Okey, apa lagi yang kita dah belajar selama sebulan? Akidah. Kita belajar syirik kecil, syirik besar kan, akbar dengan syirik apa tak ingatlah, syirik syaghar, syirik asghar, syirik kecil dan syirik besar. Syirik besar ni adalah syirik yang ni abang buat summary ya. Syirik besar adalah syirik yang Allah tak ampun dan dia mati, kalaulah muslim termati masuk neraka. So syirik besar ni termasuk yang tadilah, yang bila kita beriktikad yang ada zat yang lain selain daripada Allah yang boleh memberi manfaat dan mudarat kepada kita, dan kita minta kepada dia, maka itu adalah menjadi syirik besar. Dan syirik kecil ni macam yang 2-3 malam ni kita sebut adalah syirik yang tersembunyi lah, syirik kafi. Seperti sombong, sum'ah, apa lagi? Riak, takabur. Perbuatan-perbuatan ataupun sifat-sifat kita yang nampak betul tapi ada maksud lain dalam hati. Yang kita buat ni bukan kerana Allah, tapi kerana untuk tunjuk-tunjuk lah. Itu syirik kecil lah. Tapi yang paling penting sekali abang nak sebut antara banyak-banyak syirik ni yang sangat-sangat ditutupi dan manusia mungkin terlepas pandang adalah syirik sum'ah tu. Syirik kecil yang dinamakan sum'ah. Sum'ah adalah amalan ibadat yang kita buat pada asalnya kita ikhlas kepada Allah. Contoh kita solat tahajud, kita ikhlas kerana Allah. Tapi esoknya kita pun cerita kat orang, ataupun tunjuk kat Facebook, oh ni dah habis selesai dah solat tahajud. Ataupun kita buat sebab, kenapa kita buat? Kalau orang kata tak, saya ikhlas, kenapa kita buat? Ikhlas adalah kerana Allah sahaja, dan Nabi kata sembunyikan ibadat seperti kita sembunyikan maksiat. Sebagaimana boleh kita ikhlas, pada masa yang sama kita tunjuk kat orang. Sebab tu abang tak nak lah, kalau boleh abang nak lari lah daripada perbuatan tu, perangai macam tu. Bila kita buat ibadat, kita cerita kat orang. Dan kalau boleh kita nak sembunyilah, pergi bilik belakang ke pergi tempat-tempat yang orang tak nampak kita beribadat. Dan kita jangan prasangka buruk kat orang lah. Kalau orang tu tak nampak ibadat, kita rasa oh ni teruk, tak boleh macam tu. Sebab kalau kita ada rasa perasaan macam tu, dia pergi kepada dalam konteks sombong pula. Apa maksud sombong? Sombong, Nabi kata ada 2 karakteristik orang sombong ataupun kategori sombong, perangai sombong. Rendahkan orang lain dan tolak benda yang betul. So bila kita tengok orang, contohlah berbagi, tengok orang biasa-biasa, nampak tak pakaian biasa, mungkin ada janggut sedikit, tapi kita nampak kita ni nampak lebih warak pada dia. Mungkin kita rasa dia ni tak banyak ibadat ni. Mungkin kita tergolong dalam kategori tersebut. Okey, khutbah pertama ni abang nak cerita summary aja, so kita faham tentang tauhid. Kenapa abang cerita tentang tauhid banyak sangat tahun ni? Sebab kalau boleh abang nak semua orang daripada kecil lagi dah mantap akidah. Dan akhir zaman ni, sebab terlampau lama dah kita jauh daripada Nabi Muhammad SAW kan. Dan orang sudah lupa. Abang nak, satu lagi yang nak beritahu. Abang sebut selalu kan dalam khutbah, dalam tazkirah selepas maghrib, selepas isyak. Apakah dakwah yang paling besar Nabi Muhammad SAW ketika Nabi di Mekah dulu? Membenteras syirik. Kan? Musyrikin Mekah, apakah agama mereka sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul? Mereka beragama Islam. Asalnya mereka beragama Islam daripada descendant daripada Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail, dan pergi terus ke Nabi Muhammad SAW kan. Dan jarak masa antara Nabi Ismail dan adik-beradik Nabi Ismail adalah Nabi Ishak kan. Nabi Ishak tu ada Nabi Yaqub, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Banyak Nabi lain yang tu golongan-golongan Yahudi, dan terus kepada Nabi Muhammad kalau ikutlah. Tapi Nabi Muhammad ni dalam descendant dia daripada Nabi Ismail, di Mekah tu sendiri telah beragama Islam ketika Nabi Ismail lagi. Sampai ke Nabi Muhammad, apakah mereka telah buat di Kaabah? Mereka telah bina patung-patung kan. Ada 360 patung di sekeliling Kaabah. Adakah patung itu mereka sembah? Tidak. Mereka tak sembah patung tu. Mereka menjadikan patung tu sebagai wasilah ataupun tawassul mereka kepada Allah. Mereka masih berkata Allah tu Tuhan mereka. Mungkin ada orang yang sembah patung, tapi majoriti manusia ni daripada faham abah lah, mereka menggunakan patung tu sebagai wasilah, perantara. Kenapa? Patung tu sebenarnya adalah patung orang alim di zaman mereka ataupun di zaman sebelum-sebelum mereka. So mereka letak orang alim ni sebab nak mengingati sebagai orang alim tu,
yang mana mereka dekat kepada Allah dan mereka jadikan wasilah lah ataupun tawassul, minta keberkatan ataupun minta tolong daripada roh yang sudah mati untuk kepada Allah. Bayangkan Nabi Muhammad masa tu Allah turunkan dia ataupun lantik dia menjadi rasul untuk mentras syirik tersebut. Dan kena ingat, apa-apa yang berlaku di zaman Nabi akan berlaku pada zaman kita. Apa-apa yang berlaku pada zaman Nabi akan berlaku pada zaman kita. Sebab itulah sunnatullah. Ingat pada zaman Nabi Ibrahim AS ataupun Nabi Ismail AS, mereka Islam kan, sebenarnya Islam mengikut apa yang Nabi nak. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tapi bila dah lama bidah berlaku banyak dan syirik telah berlaku, mereka jadi apa yang mereka jadi di zaman Nabi. Dan kita akan jadi benda macam tu. Dan orang yang suruh pergi minta wasilah ataupun patung-patung tadi itu bukan orang yang minum arak ataupun orang yang buat maksiat. Mereka adalah orang ahli agama juga. Berhati-hati. Itu je abang nak sampaikan untuk khutbah pertama. InsyaAllah nanti khutbah-khutbah abang akan baca beberapa hadis tentang birru walidain. Sedikitlah abang akan sebut. Nanti kita sambung kepada khutbah kedua. Khutbah 2 kali. Tu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ittaqullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khutbah kedua ni abang nak baca beberapa hadis sajalah. Hadis dalam tajuk bagaimana menjadi anak yang soleh. Dalam satu hadis sahih Nabi SAW, hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, setiap bayi yang dilahirkan adalah suci dan bersih. Maka ibu bapa lah yang menjadikan mereka sama ada Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Abang nak huraikan sikit tentang hadis inilah. Sebagaimana yang abang sebut selama-lama ni lah, banyak kali abang sebut kan. Contoh yang abang bagi sebenarnya, contoh katalah abah dengan mama kan ada keturunan Cina-Cina sikit kan. Katalah abah dengan mama ni ditakdirkan Allah, mak mama ni, nenek korang ni tak masuk Islam, contoh. Dan abah pun huha-huha kahwin dengan mama dan juga bukan Islam. Mungkin agama abah masa tu agama ni parallel earth lah, parallel universe. Tengok cerita kan. Contohlah agama apa? Shinto, agama Buddha contoh. Bila abah agama Buddha, abang, kakak, Zafri, Zudi, Ziyad, adakah mak ayah ni yang abah agama Buddha ni akan kata korang ni akan menganut agama Islam? Taklah kan. So korang akan membesar dalam agama Buddha sampai besar sehingga Allah Ta'ala sentuh hati ataupun bukakan hati untuk mencari Tuhan yang sebenar-benar Tuhan. Dan Nabi sebut tadi, ibu bapa yang mencorakkan anak-anak, dan anak-anak ni lahir dengan kain yang putih. Jadi abang nak bawa satu konsep lah supaya kita berfikir sedikit lah. Bayangkan begini, kita lahir Islam dengan kita lahir kafir tadi kan. Apa yang membezakan kita untuk cari benda yang paling benar, untuk pergi kepada Allah Ta'ala, untuk pergi kepada Tuhan yang benar? Berfikir kan, melihat kejadian alam. Contoh Allah sebutkan fis sama fil ard was sama fis sama. Allah sebut cerita tentang kejadian alam yang mesti ada pencipta dia. Dan hari ini walaupun kita Muslim, adakah kita berfikir tentang siapa pencipta alam ini? Kalau kita berfikir, kita nak tak pergi ke tangga selepas itu? Sebab kebenaran yang paling penting sebenarnya kita cari, katalah Tuhan kita Allah, dan kita kena tahu apa yang Allah nak kita buat. Macam kalau kita tengok ceramah dalam YouTube ataupun daripada video dululah abah, selalunya ustaz akan tanya, apa purpose kita dalam kehidupan ni? What is the purpose of life? Kenapa Allah jadikan manusia ni? Adakah sebab nak belajar, mati kan? Kebetulan kita pula Islam dan kita pula perasaan kita akan masuk syurga. Orang lain pula sama juga keadaan dia masuk Hindu, mak dia Hindu ataupun mak dia Buddha, dia mati dia sangka dia masuk syurga. Sama je keadaan ni. Apa membezakan orang yang betul-betul mencari syurga dan atau tidak? Mereka mencari kebenaran. So kita kena fikir sedetik, 2 detik, ambil masa sedikit fikir. Walaupun mak ayah kita yang mencorakkan kita, tetapi kita kena cari jalan yang benar. Apa dia jalan yang benar? Katalah kita dah jumpa dah Islam, kena tengok apa yang benar-benar Nabi nak buat. Contoh apa beritahu. Kita tengok apa yang dhaif, contoh kan, benda yang tak sahih daripada Nabi, tapi orang majoriti masyarakat buat. Adakah itu benar? Adakah ramai itu mencerminkan kebenaran ataupun fakta daripada hadis yang sahih ataupun daripada ulama silam, daripada kitab muktabar kata lain dan majoriti masyarakat dah buat lain, itu paling benar. Semestinya daripada Nabi lah, daripada ulama muktabar lah. So konsep tu kena faham sebab ancaman neraka ataupun
Nikmat syurga sama je Allah bagi kepada kita dan juga orang kafir tadi. Faham Sebab Allah mustahil zalim dan Allah Maha Adil. Jadi kita dalam Islam ni, kita jangan perasan yang kita akan masuk syurga. Dan Abah hari ni bagi tazkirah sampai Abah rasa kat pun macam tiap malam cerita benda sama, bosan dah ni. Kan tak? Gitu kan. Sebab Abah nak biar nanti korang dah keluar dari rumah ni dah boleh faham, dah boleh tolak, dah boleh elak, dah boleh saring dah apa yang baik, apa yang benar, apa yang tidak. Dan masalah kita hari ni, kita faham secara teori saja. Bila datang benda yang benar-benar datang ujian daripada Allah, kita tak tahu buat apa. Sebab contoh, banyak benda yang kita belajar hari ni secara teori, tak boleh nak praktik dalam dunia keadaan luar pun. Dalam dunia biasa pun contoh. Kita belajar dalam kelas kita ataupun belajar dari ustaz kita kan, ustaz kita sebut agama Islam berpandukan Allah dan Rasul, Quran dan hadis kan, Quran dan hadis semangat. Tapi bila kita nak praktik, kita kata amalan ni tak dalam hadis pun. Kita belajarlah sikit, mungkin kita pergi kelas-kelas kan, tak dalam hadis pun, kenapa pula? Kan konflik tu. Amalan ni tak dalam hadis. Kalau ada pun ada dhaif atau palsu. Kenapa tak buat? Dia kata, tak apa, imam ni buat ni. Cuba kita kaji kenapa imam ulama besar tu kata begitu. Bahkan, kenapa dia kata begitu? Daripada Abah faham, daripada apa yang Abah kaji, ulama ni mustahil untuk dia menidakkan Nabi. Ulama ni mustahil untuk dia cari hadis yang tidak sahih. Mustahil. Sebab Allah kata dalam Quran, orang yang paling takut Allah adalah ulama, ahli ilmu kan. So bagaimana dia nak ambil hadis yang dhaif? Tak, mustahil. Melainkan pada zaman dia ataupun pada zaman dia, pada ketika itu hadis itu adalah sahih, pada kajian zaman tersebut, ada pandangan dia. Dan pada zaman hari ini mungkin ramai dah orang buat master PhD, buat kajian dan hadis dah banyak dah. Dan orang senang dah ilmu, dan dia kata hadis dhaif mungkin sebab perawi mana-mana yang pada asalnya ulama tadi tak tahu pun. Dan alhamdulillah bagi kita, sebab ulama tu telah berlaku kesalahan, sebab dia juga manusia. Dan kita faham, okeylah dia manusia, kita redakan hati. Sebab kalau kita bayangkan ulama ni seperti bukan manusia, maka ramailah orang akan sembah ulama. Kan macam Nabi kata tentang kepada orang Nasrani kan, orang Kristian. Nabi kata kepada Adi bin Abi Hatim kan, Nabi kata, kamu dulu masa dalam Kristian dulu, kamu jadikan ustaz kamu ataupun paderi kamu adalah seperti Tuhan. Kenapa? Apa yang ustaz kamu sebut ataupun apa yang paderi kamu sebut, kamu ambil 100%. So kita tak naklah panggil macam tu. Okay, apa baca lagi hadis lain? Nak habis dah ni. Baca je hadis. Daripada Nabi SAW, daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang diambil manfaat. Ketiga, doa anak yang soleh. So anak yang baik ni, bila dah abah mama tak ada, kita tak tahu kan, benda ni takdir Allah. Abah pun kadang-kadang tak ingat pun tentang mati kan. Kita kan lara manusia kan, kita tengah sibuk tak ingat. So bila abah dan mama tak ada nanti, 3 perkara je bang yang kakak Zudi Ziad yang akan sampai kepada abah. Pertama adalah sedekah. Banyakkan sedekah tau, anak yang perempuan. So lelaki bila dia kahwin, kehidupan dia sedekah sepanjang masa, sebab dia ada anak dan isteri dia nak tanggung. Beli kacang sedekah, beli mainan anak sedekah, semua sedekah. Buat lawak dalam rumah sedekah. Bang, buat lawak dengan rumah sedekah sampai boring-boring kan. Buat lawak je ayah aku ni. Sedekah. Apa-apa yang menggembirakan hati. Tapi perempuan, kebaikan dia adalah kepada suami dia dan juga kena banyak sedekah, Nabi sebut. Nombor 2 adalah ilmu yang dia ambil manfaat. Ini abah dalam konteks nak bagi ilmu kepada anak-anak abah supaya ada manfaat nanti. Nah, kita tak nak juga sebarkan ilmu yang tidak sahih. Macam abah cakap semalam kan, abah kata abah tak mau sebenarnya. Kalau abah tak buat satu amalan, abah tak nak suruh mak abang. Sebab abah pun tak buat. So abah kena buat dulu barulah abah nak sebut. Sebab abah takut ada ancaman di neraka nanti orang macam tu. So kita kena ingat. Jadi ada dapat ilmu dan kita sebarkanlah. Ketiga, doa anak yang soleh. Jadi kena doa. Doa anak yang soleh ni bukannya selepas mati baru nak start doa. Kita ni macam ni, manusia ni sekejap dia lupalah. Dia akan ingat kepada mak ayah dia yang mati tu. Ketika dia ingat je lah. Masa dia lupa, dia lara. Katalah kehidupan dia 40 tahun dengan lara, akan lara je selepas tu. Melainkan pada 40 tahun dia hidup tu, daripada awal lagi dia berbakti pada mak dia, ingat pada mak dia pesan dia buat. Dan secara automatik bila mak dia meninggal atau ayah dia meninggal, dia akan ingatlah mak dia akan buatlah apa yang Allah nak. Dia doa, banyak doa. Dia doa pula kalau orang maksiat banyak. Dalam satu hadis Nabi kata, orang ni makan benda haram. Hadis ni hadis sahih. Tak sampai doa dia kepada Allah.
Kalau dah duduklah keadaan maksiat sepanjang masa kan, bagaimana dia nak sampai doa dia kepada mak ayah dia, sedangkan dia dalam keadaan bermaksiat tadi. So kita kena jelas tentang perkara ni lah. Kita tak boleh sebut secara zahir je, okeylah macam tu kan, kita kena faham juga. Saya baca dia lagi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling baik dari makanan seseorang adalah penak lelah ataupun jerih payahnya sendiri, dan anak merupakan hasil penak lelah ayah, orang tua lah, mak ayah. Maksud dia harta ataupun duit-duit yang kita dapat ni paling bermanfaat, paling besar kebaikan adalah daripada kerja-kerja kita buat lah. Macam Nabi Daud kan, dia buat besi Nabi Daud ayah kepada Nabi Sulaiman kan, betul lah. Nabi Daud jadi raja kan sebelum dia bagi tahta dia kepada Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Daud dia buat besi, dia buat dengan kedegat dia lah. Abah pun ada buat kedegat guna keyboard, buat skrip. So tu yang paling banyak sekali. Maknanya maksud dia, kita kalau boleh berusaha keraslah sebagai seorang ayah, sebagai seorang ahli keluarga untuk, ataupun anak untuk keluarga kita. Ada anak tu, anak ni adalah daripada mak ayah lah. Kena ingat. Okey, last sekali, Abah letak ni satu lagi hadis Abah nak baca sebelum kita habis khutbah, tentang hadis yang Abah bagi tahu yang seorang sahabat Nabi berjumpa dengan Nabi, yang dia mengadu kepada Nabi kan, ayah saya nak ambil duit saya semua kan. Abah baca hadis tu kan. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi kata anakmu, Nabi kata ayahmu, Nabi kata dirimu dan hartamu milik ayah kamu. So nak kena ingatlah untuk, sebab kenapa apa bawa benda ni, sebab anak yang soleh ni dia kena berperangai macam tu, dia kena faham. Sebab kita tak nak anak yang derhaka lah. Dan Abah beritahu kita kan apa yang penunjuk arah ataupun threshold derhaka anak kepada mak ayah. Apa dia kak? Perkataan tapi Allah sebut bila ayahmu sudah tua, janganlah sebut perkataan tadilah. Dan kita benda ni berlaku macam apa cakap tadi, dia tak boleh datang bila dah tu baru kita nak buat. Melalui praktis, latih tubi yang banyak, kesilapan, lepas lama tu baru sempurna. Sama juga yang tadi, bersedekah lama baru sempurna. Jadi kehidupan kita ni bila diuji, kita kena uji sepanjang masa. Itu banyak akidah tadi. Uji diri kita dengan akidah tadi. Pergilah, salah tak apa awal ni sebab kita masih dalam konteks belajar. Lama-lama mantap akidah kita. Tapi kalau kita dah tua baru nak memantapkan akidah, kemungkinan besar kita akan tergeli. Ingat tak hadis yang Abah baca yang ada orang penggembala kambing di lereng bukit kan? Kan di gembala kambing lereng bukit. Kemungkinan adalah ketikanya kambing itu akan jatuh. Itu saja Abah nak sampaikan khutbah yang kedua. Abah akan baca sedikit doa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.